Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kehadap Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Setiap hari kita sebagai hamba Allah wajib untuk mensyukuri dan mengucapkan ucapan Alhamdulillah hamdan kathira tayyiban mubaraka. Itu adalah merupakan satu ucapan pujian kepada Allah Ta'ala yang paling Allah Ta'ala sukai, sehingga dalam riwayat menyebutkan bahawasanya apabila seseorang hamba itu memuji atas sesuatu kurniaan Allah, lalu ia menyebutkan lafaz perkataan Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, akan berhimpun padanya lebih daripada 12 para malaikat. Bid'un minal malaikah, beberapa kumpulan para malaikat yang berebut-rebut untuk menulis dan mencatat pahala bagi sesiapa yang mengucapkan ucapan pujian itu. Dan pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang dan ruang untuk dapat sama-sama kita menyambung pengajian kuliah kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua di dalam bab kitab Adabut Ta'am, iaitu adab tata tertib makanan, berkenaan dengan membaca bismillah pada permulaan dan alhamdulillah pada pengakhiran. Baik, pada hadis yang kedua, wa an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi taala fa in nasiya ayyadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Maksudnya daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, dia berkata, sebab tu kita tengok Sayyidatina Aisyah ini, kalau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan minum Nabi, cara pakai baju Nabi, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu menguruskan rumah tangganya, cara macam mana Nabi menyantuni anak tirinya, ini hal-hal cerita-cerita dalaman atau cerita-cerita yang berkait dengan kehidupan amalan seharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang meriwayatkannya itu adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kerana apa? Kerana Sayyidatina Aisyah adalah merupakan salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyaksikan perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam seharian. Ya, baik. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, apabila ada salah seorang di antara kamu hendak makan, maka hendaklah dia menyebutkan nama Allah. Falyazkur ismallahi alaih. Cuma ulama bincang, masa bila kita nak sebut bismillah ni? Masa kita nak ambil makanan ke, macam kita nak ambil bekas air ni kita nak minum, atau sebelum betul-betul
kita makan atau sebelum kita nak memulakan minum? Apakah seketika sebelum minum atau makan, atau masa kita nak mula-mula ambil makanan itu lagi kita sudah mengucapkan bismillah? Yang ni pun dibahaskan oleh para fuqaha. Ya, para fuqaha. Maka ada yang mengatakan maksud siapa yang hendak mengambil makanan dimulai ketika saat nak mengambil makanan itu lagi dia menyebutkan bismillah. Misalnya contoh, dia nak ambil botol ni, contoh sebelum dia nak tuang, nak minum air, masa dia ambil bismillah, dia buka, dia tuang, sudah memadai kepadanya untuk tidak perlu dia mengucapkan lagi lafaz bismillah itu dikala dia meminum atau meneguk air tadi. Itu pendapat, ada pendapat para fuqaha kata masa nak ambil itu lagi dah sebut nama Allah. Macam bahasa mudahnya, kita masa lah ni tak boleh buffet lah kan. Ni cerita masa dulu sebelum PKPP ni, sebelum PKP MCO ni, kita makan buffet, kita makan kenduri, kita ambil pinggan tu, masa kita nak cedok nasi tu kita dah boleh sebut bismillah, walaupun kita tak makan lagi. Sebab nanti kita nak ambil lauk lain pula, nak ambil lauk lain pula, lepas tu baru kita duduk, baru kita nak makan. Jadi kalau masa kita cedok nasi tu lagi kita dah sebut bismillah, ambil lauk, kita duduk terus makan tanpa kita melafazkan perkataan bismillah untuk kali yang seterusnya, yakfi, maka memadai. Tak apa. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia tak faham, dia tak mengaji. Bukan tak mengaji habis. Bila dia tengok satu orang duduk kat meja dia, terus duduk makan, dia kata, hang ni apa ni? Bismillah tak baca ni. Dia kata, saya baca awal lagi masa ambil nasi, cedok nasi tadi. Tak boleh, ni time makan kena baca. Time cedok nasi itu lainnya cerita. Tetapi ulama mengatakan, selama mana setelah dia menyebut perkataan bismillah itu tidak ada perkataan lain yang ia lafazkan sebelum ia memulakan suapan makanan dan minuman dia. Katakan masa cedok nasi itu bismillah, lepas tu diam je, cedok, duduk, datang kawan kita, tak sempat kita nak suap makan, dia dah tegur dah. Bang Ji, mai mana ni? Oh, saya baru balik daripada scan. Kenduri ke berapa dah? Kenduri yang ke nombor 26. Tak tahu haji ni kenduri apa sampai 26 kenduri ni. Ya. Lepas tu dia nak makan. Maka disunatkan baginya mengulangi semula bacaan sebutan bismillah itu sebelum ia makan dan sebelum dia minum. Macam tu. Tapi kalau dia tak ada sembang dengan siapa-siapa, dia terus ambil dan makan, tak mengapa, maka memadai. Ya, ada yang para fuqaha mengatakan maksud dekat sini falyadhkurismallahi ta'ala, kerana Allah disebutkan maknanya akala ahadukum, bila dia nak mula makan. Maksudnya akala ay bada'a bil akl, bila dia nak mula makan, masa itulah dia baca bismillah. Maka pendapat yang kedua ni, kalau boleh baca dua-dua, masa nak ambil pun baca, masa nak suap nanti baca lagi. Masa kita nak ambil kita baca tu, manalah tahu bekas yang kita pegang tu ada kuman ke, ada apa-apa mudarat ke, kita sebut nama Allah, benda itu dengan izin Allah tidak menimpa kita. Bila kita nak makan, kita sebut lagi bismillah, maka itu menghalangi syaitan daripada makan bersama dengan kita. Jadi ada ulama kata baca dua kali, masa kita nak ambil dan masa kita nak suap. Masa kita nak ambil untuk minta perlindungan dengan nama Allah daripada mudarat atau daripada penyakit yang ada pada bekas makanan tadi. Masa kita nak suap tu, yang tu minta berlindung dengan Allah, dengan namanya, daripada iblis atau syaitan makan bersama dengan makanan hidangan kita.
Jadi ada 2 kali. Jadi kalau buat 2 kali, maka itu adalah lebih baik. Jadi ada 3 pandangan ulama. Yang pandangan pendapat ketiga kata masa nak makan baru baca bismillah, kerana dia pegang kepada hadis yang kita belajar minggu lepas, iaitu Umar bin Abi Salamah, masa dia nak pegang makanan, Nabi Nabi tangkap tangannya dulu, Nabi kata baca bismillah dulu, barulah sentuh makanan, supaya makanan yang kamu sentuh itu tidak didahului sentuhannya oleh iblis ataupun syaitan, supaya tak ada bahagian iblis dan syaitan pada makanan tadi. Jadi daripada 3 pendapat ini, saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Jadi tuan-tuan bacalah dua-dua. Tapi biasanya saya tengok bila nampak nasi kerabu, bila nampak nasi belauk, masa cedok bismillah tak ada. Orang sebelah tengok dia cedok, orang sebelah kata innalillah. Pasal apa? Dia cedok banyak sangat sampai orang sebelah kata tak dan dah ke aku ni. Tu. Ya. Yang tu yang banyak. Masa makan pun tak ada bismillah kerana terlalu lapar. Habis makan saja baru teringat, ya Allah, tak baca bismillah tadi. Jadi sebab tu kita belajar hadis ni. Maka Nabi SAW melanjutkan lagi, baginda bersabda, fa in nasiya ayyadhkura smallahi ta'ala fi awwalih. Jika sekiranya kamu dilupakan oleh syaitan untuk menyebut nama Allah pada awal permulaan makan kamu, maka berhenti seketika makan dan kamu ucaplah bismillahi awwalahu wa akhirahu, yang bermaksud dengan nama Allah di awal sebelum aku makan dan di akhir selepas sesudah aku makan. Dalam setengah riwayat kata, kalau kita baca doa tadi, syaitan yang tengah makan gelojoh tu, dia muntah balik. Dia muntah balik. Disebut dalam sebahagian riwayat, faman qala dzalik, siapa yang membacakan perkataan doa itu, faqad yaqiya bihi syaitan, syaitan akan muntah balik apa yang dia makan. Jadi bila syaitan muntah, syaitan tidak dapat apa-apa bahagian daripada makanan yang kita makan tadi. Jadi kena sebut. Baik, dalam bab ini muslimin muslimat ada kan? Muslimin muslimat rahmati oleh Allah Ta'ala, dalam bab ini ada benda yang menarik yang kita nak kena tahu, iaitu salah satu daripadanya apa yang dinamakan makayidus syayatin. Makayid asyayatin. Apa maksud makayidus syayatin? Iaitu tipu daya dan helah syaitan. Tipu daya helah syaitan ni Imam Ibnu Jauzi tulis ada 15. Banyak. Tapi mungkin kita tak sempat nak cerita semua 15. Kita cerita sebahagian dia. Antara tipu daya syaitan, atau kalau kita selalu baca Quran, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Cuba tengok ayat tu. Allah kata, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Allah Ta'ala tak kata ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u syaitan, tapi Allah Ta'ala kata la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang beriman. Orang beriman dia takkan ikut setan, sebab dia tahu setan tu musuh Allah. Dia tahu syaitan itu dilaknat oleh Allah. Tapi orang beriman, Allah kata wahai orang beriman tu, kalau tak beriman mengikut setan lah. Tapi orang beriman ni dia tak nak ikut setan, tapi kadang-kala dia ikut langkah syaitan, lama-lama dia ikut setan. Itu yang bahaya tu. Salah satu daripada cara syaitan nak bagi kita ikut dia dinamakan sebagai nisyan. Salah satu strategi syaitan nama dia nisyan. Apa itu nisyan? Nisyan adalah syaitan menjadikan kita lupa dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Contoh tuan-tuan semayang dipanggil nisyan, kadang-kala dipanggil taswis. Kadang-kala kita semayang kita lupa, baca Fatihah ke tak lagi tadi. Dia bagi kita lupa, tuan-tuan. Sebab itu ulama kata lupa ni ada tiga sebab, minta maaf. Imam Ghazali kata lupa ni kerana tiga sebab. Yang pertama, lupa tu boleh jadi kerana faktor umur kita. Jangan kita kata saya ni tua dah, asyik lupa. Jangan bagi alasan macam tu. Sebab lupa ni pun ada banyak sebab. Ada orang tua yang tak lupa, orang muda lupa ada. Pertama disebabkan faktor fitrah khilqah, iaitu fitrah kejadian kita sebab kita tua. Yang kedua, lupa ni boleh jadi kerana dosa. Kesan kita buat dosa pada Allah Ta'ala, Allah hukum dengan Allah bagi kita lupa kepada dia. Lagi banyak buat dosa, lagi pelupa. Kan? Tengok satu orang, Qul a'udzu birabbil falaq. Apa dia lepas tu? Lupa. Sebab tua kot Ustaz. Betul lah, tua satu hal, cuba tengok dosa banyak mana. Jangan duk salah tua punya pasalnya. Yang ketiga, lupa itu juga boleh jadi disebabkan kerana syaitan, gangguan syaitan. Sebab tu Nabi SAW pernah salat jadi imam, Nabi lupa. Nabi baca ayat Quran, Nabi lupa. Sebab apa? Syaitan ganggu. Syaitan ganggu. Di sini menunjukkan bahawasanya, cuba kita baca dalam surah Kahfi. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Kahfi, ingat tak kisah antara Nabi Musa dan pertemuan Nabi Musa AS nak pergi jumpa Nabi Khidir AS, dan ditemani bersama Nabi Musa tu, Nabi Musa bawa seorang temannya yang bernama Nabi Yusha. Masa tu dia belum Nabi, nama dia Yusha bin Nun, dia belum Nabi lagi. Nabi Musa panggil dia teman Nabi Musa AS untuk pergi bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa bagi tahu kat Yusha, nanti kita berhenti kat satu tempat, Allah Ta'ala bagi tahu kepada aku di mana di tempat itu nanti ikan yang menjadi bekal makanan kita akan lompat masuk, jatuh ke dalam air, dan dia kembali hidup dan dia akan berenang. Ikan tu dah masak dah. Tak tahulah masak apa, tak tahulah. Nanti bila berhenti nak makan, ikan tu akan terjatuh masuk dalam air, dengan izin Allah dia akan hidup dan dia berenang. Bila Nabi Musa berhenti, dah makan apa semua ikan tu, Nabi Yusha nampak bekal makan itu terjatuh dalam air, dan dia nampak ikan tu pergi. Tapi dia terus jalan sampai satu tempat, Nabi Musa kata, ini bukan tempatnya. Tempatnya adalah di mana ikan itu akan jatuh bekal makanan dan dia akan masuk berenang dalam air. Nabi Yusha kata, tadi saya tak nampak tadi. Sebab tu Allah kata dalam Quran, wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Kata Nabi Yusha pada Nabi Musa, tidak ada benda yang melupakan aku untuk memperingatkan kepada engkau wahai Nabi Allah Musa, melainkan syaitan. Maknanya syaitan ni tuan-tuan, dia boleh bagi kita ni lupa nak bertaubat, lupa untuk melaksanakan tanggungjawab ibadat dan yang seumpamanya, termasuklah lupa masa kita nak membaca doa, ketika kita nak makan, ketika kita nak masuk bilik air, mana-mana tempat yang favourite syaitan, dia bagi kita lupa. Tuan-tuan nak masuk rumah, lupa bagi salam, terus masuk bagus, syaitan kata. Sebab bila kita masuk rumah tak bagi salam, syaitan kata malam ni tuan rumah dia bagi kita tempat tidur free. Bisa tengok, nak cerita 3 Abdul, masa Abdul Wahub ke Wahib, lupa lah saya. Yang mana dia lelong, dia katakan
anak yatim, ambil lah rumah pak mentua dia, jadikanlah sebagai rumah untuk anak yatim. Marah kawan tu, ya. Itu perumpamaan dia lah, ya. Baik, sebab itu tu salah satu dia bertipu daya syaitan. Kita kena ingat syaitan akan cuba untuk melupakan kita. Sebab itulah hikmahnya tuan-tuan, kenapa Allah suruh kita dan Nabi ajar kita nak buat sesuatu benda mesti mula dengan nama Allah atau sebut perkataan a'udzubillah minasyaitanir rajim, kerana nak berlindung daripada gangguan syaitan melupakan kita daripada sesuatu perkara yang penting. Tak baca a'udzubillah pun tak apa, tapi kena baca bismillah, ya, kena baca bismillah. Baik, kalau dia terlupa, maka pada ketika itu hendaklah dia membaca dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Di awal dan di akhirnya. Kalau dia kata bismillah saja tak memadai, dia kena baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sama juga ulama kata bukan dalam bab makan, termasuk di dalam bab wuduk. Sebelum kita nak basuh tangan, nak kumur, nak basuh muka, sunnahnya bila kita buka pilih air itu, sebelum buka pilih air itu kita baca bismillah. Barulah ia akan menghindari kita daripada penyakit was-was. Banyak orang saya tengok bila buka pilih air tu, dia buka kuat, dia membazir, dia basuh macam tak basuh, dia basuh macam tak basuh. Saya pernah tengok satu jemaah, lepas dia dah basuh tu dia tanya saya, basah tak? Saya kata bukan tuan saja basah, saya pun basah. Tuan nampak saya basah tak? Nampak? Tuan lagi basah pada saya ya. Dia rasa dia tak basah, kita nak basah dah ni. Jadi saya cuba tanya dia, kata Ustaz tolonglah doa, saya ni selalu rasa macam was-was. Saya tanya dia, selama ni ambil wuduk baca tak bismillah? Tak baca. Walaupun kita rasa benda tu tak penting lah, bukan syarat sah wuduk pun. Ya, memang bukan syarat sah wuduk, tetapi syaitan buat wuduk kita tu berdosa. Kita ambil wuduk yang sah tapi berdosa. Buat apa? Buat apa ambil wuduk yang sah tapi berdosa? Baik ambil wuduk yang sah tapi dapat pahala, bukan dapat dosa. Sah pun tak gunalah kalau dapat dosa pun. Pasal apa? Bila dapat dosa, wuduk tu bukan ditimbang atas timbangan kebaikan, ditimbang atas timbangan kejahatan. Jadi dia kata, boleh tak boleh jadi lah, saya nak kena baca bismillah. Lepas tu berapa bulan jumpa pula, sebelum ambil wuduk baca bismillah. Dia tanya pula, saya baca tak tadi? La ilaha, nak rasa nak sepak lah. Kita dengar dia baca bismillah, dia tanya pula, saya baca tak tadi? Saya kata ini dah kronik sangat lah ni. dah terlalu kronik sangat lah tu. Baik tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Sebab itu dalam bab wuduk kata Imam Nawawi, dalam bab kita Al-Azkar kata Imam Nawawi, kalau kita terlupa baca bismillah, kita teringat masa basuh tangan. basuh tangan, Allahu Akbar, tadi masa mula ambil wuduk lupa baca. Sebelum kita nak basuh kepala, sapu kepala, kita baca bismillah balik. Bismillah, sapu kepala. Macam tu. Tapi kalau dah sampai habis basuh kaki dan nak mula sembahyang mau teringat, tak payahlah. Itu memang dah tamat dah pun. Tapi kalau sebelum basuh kaki itu kita teringat, berhenti sekejap, baca bismillah, baru kita lanjutkan basuhan kaki kita. Basuhan kaki kita. Sebab tu kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat rahmati Allah, syaitan ni bila dia datangkan sifat was-was itu, allazi waswisu fi sudurin nas, yang pertama, syaitan itu akan mendatangkan was-was kepada kita apabila kita mendapat musibah. Ni benda pertama, kita kena musibah, masa tu syaitan masuk ke was-was. Jadi kita kena kuat.
Masa kena uji dengan Allah Ta'ala tu, kita kena kuat dalaman. Yang kedua, bila kita bersangka buruk, kita mula ada sangkaan buruk, masa tu syaitan akan masukkan virus was-was, bukan virus COVID-19, virus was-was. Yang ketiga, apabila syaitan akan masukkan was-was itu apabila kita suka menangguh-nangguhkan salat. Ini para ulama sebut, kalau kita jenis perangai suka boleh sembahyang awal, tak apalah, biar nantilah. Masa tu syaitan kata cantik, dia bagi peluang untuk aku dapat suntik kepadanya virus was-was. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang yang kalau nak sembahyang tu dia jadi ragu-ragu. Kadang-kadang cuba tanya, dia dulu ni rajin tak sembahyang awal waktu? Kau lepas kena was-was pun rajin. Yang keempat, syaitan ini dia akan masukkan penyakit was-was itu pada ketika mana kita ini istinja. Ketika mana kita istinja. Sebab tu Nabi ajar kita lepas kita qada hajat, kita basuh, kita kena ambil sedikit air, kita percikkan pada kemaluan kubul dan dubur. Tak payah banyak, percik. Lepas dah basuh tu, basuh tangan sikit, renjis. Renjiskan pada kemaluan dan renjiskan sedikit sahaja pada kain kita atas seluar. Jangan banyak, selagi orang kata kita kencing dan seluar. Sikit je, cukup syarat saja. Sekadar cukup syarat. Ya, kalau basah pula kita pula tak selesa nak pakai kan. Sedikit saja. Ketika istinja. Sebab itulah kita disuruh apabila nak masuk ke dalam tandas, kita kena baca doa masuk tandas. Masa kita istinja, kita kena istinja dengan betul, dan kita kena istibrak dengan betul. Kadang-kadang syaitan masukkan penyakit was-was tu bila kita tak buat istibrak. Istibrak ni macam kalau kita buang air kecil, kita berdehim. Berdehim atau batuk. Kalau berdehim pun tak keluar, batuk pun tak keluar, ulama kata kena urut. Tak payah panggil tukang urut lah, urut sendiri. Ya, urut sendiri. Ada dua tempat urut. Satu daripada pangkalnya sampai ke hujung, nombor dua di bawah. Kalau orang lelaki kan di bawah. Kalau orang perempuan dia kena tekan pada bahagian pundi kencingnya. Ini ulama guru saya masa di pondok dulu ajar lah. Kat bawah kita punya tu kan, telur tu, kat situ diurut sikit untuk memastikan air kencing tu habis keluar. Jadi istibrak ni ada banyak cara. Sama ada berdehim, kita batuk, atau kita mengurut. Ya. Kalau kita buang air besar, istibraknya adalah iaitu kita cuci bukan sekadar di bahagian luar dubur, tetapi di bahagian dalam. Masukkan sedikit di bahagian dalam untuk memastikan tiada sisa yang berbaki daripada najis itu. Baik. Itu istibrak nama dia. Kalau kita tak buat istibrak dan istinja dengan betul, iblis akan masukkan penyakit was-was. Ya, penyakit was-was. Baik. Kita sambung hadis yang ketiga. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fadhakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi wa qala asy-syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la 'asha wa idza dakhala falam yadhkurillahi ta'ala 'inda dukhulihi wa qala asy-syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi wa qala adraktumul mabita wal 'asha, rawahu Muslim.
Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kita pernah cerita sahabat Nabi yang bernama Jabir ni merupakan salah seorang sahabat Nabi yang ayahnya juga adalah merupakan seorang sahabat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kerana ayahnya juga adalah merupakan sahabat Abdullah ibn Hiram yang terkorbannya ia di dalam perang Uhud. Jabir ni ayah dia meninggal terbunuh dalam perang Uhud. Dia mimpi ayah dia selepas ayah dia meninggal dalam perang Uhud. Dia mimpi ayah dia. Ya, dia mimpi ayah dia. Dia mimpi ayah dia, kemudian pagi esok dia pergi jumpa Rasulullah SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan ayahku? Sebab aku mimpi ayahku jasadnya terkeluar daripada tanah. Dia mimpi jasad bapa dia keluar daripada tanah. Jasad orang lain yang mati syahidah. Jadi dia risaulah. Dia pagi esok dia tanya Nabi, Rasulullah, betulkah jasad ayah aku tak diterima, kena keluar daripada tanah? Aku nak pergi tengok, nak pergi ke bumi balik. Nabi dengar tu, Nabi senyum. Nabi kata, wahai Jabir, Allah telah menyaksikan kepada aku, bukan maksudnya jasad dia tu terkeluar. Rupanya roh ayah kamu ni pergi jumpa Allah Ta'ala. Ayah kamu pergi bagi tahu pada Allah, wahai Tuhan, aku nak balik kat dunia. Aku nak balik kat dunia, aku nak pergi perang lagi. Sebab aku dah tengok besarnya pahala jihad ni. Dah aku dah tengok syurga mana yang Allah letakkan pada orang yang mati syahid ni. Aku nak balik kat dunia, ya Allah. Tolonglah pulangkan aku balik kat dunia. Allah Ta'ala kata, aku tak boleh bawa balik kau daripada dunia. Sebab kalau kau balik ke dunia, kau berpisah dengan aku. Mana pilihan kau? Maka ayah dia memilih untuk kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Jabir dengar macam tu, dia menangis dalam keadaan gembira. Sebab tu kadang-kadang kalau kita mimpi arwah ayah, mimpi arwah ibu tu benar, ada hubungan dia. Tapi kena tanya kepada ustaz-ustaz yang mahir ilmu tafsir mimpi. Ya, jangan tanya bomoh. Bomoh nipu kita sajalah. Kan? Maknanya dia mimpi macam tu. Ya. Baik. Dan memang akhirnya selepas Nabi wafat, zaman Muawiyah, banjir berlaku di Madinah. Antara yang jasad orang mati syahid dalam medan Uhud terkeluar tu adalah jasad bapa dia. Jasad bapa dia terkeluar, antara jasad yang terkeluar kerana banjir. Sebab tu tuan-tuan tengok sekarang di makam Uhud tu, dia letak pagar. Dia letak pagar supaya kalau berlaku banjir, air tak melepasi paras pagar itu. Tak melepasi. Bukan takat dia bubur pagar, dia bubur kaca. Kalau macam bakek, dia tak bubur kaca, dia bubur macam grill saja. Kan? Ini dia bubur kaca lagi. Dan masa keluar tu, Jabir hidup lagi. Dia tengok jasad ayah dia masih seperti baru terkorban. Masa angkat nak bubur tu, mereka masih lagi merasa suam badan mereka. Dan melihat kesan ayahnya menutup tangannya, menutup kesan lukanya itu, seolah-olah masih baru kesan lukanya. Sebab tu kalau kita boleh tengok live orang yang mati syahid ni, jasad mereka setelah bertahun, masa itulah baru tambah iman kita ni, tuan-tuan. Tapi bukan semua orang Allah Ta'ala bagi peluang untuk dia tengok jasad yang tak rosak ni. Bukan semua orang Allah Ta'ala bagi tengok. Sebab orang mati syahid ni dia tak payah kafan, di kebumi begitu. Ya, di kebumi begitu. Setengahnya mengkafankannya, cuma sepatutnya tak perlu dikafankan. Yang kena kafan tu mati bukan dalam medan perang, mati macam mati kena taun. Yang tu syahid juga, tapi syahid akhirat. Kalau syahid dunia dan akhirat ni, dia tak payah kafan, hanya disolatkan sahaja. Tapi boleh tengok tu, memang elok sempurna jasad mereka.
Ya. Baik. Maka kata beliau, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dia kata aku mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam rumahnya, fadzakarallaha ta'ala, Nabi kata benda pertama yang perlu dia buat sebelum dia masuk rumah, dia sebut nama Allah. Maksudnya lepas ni balik, sebelum masuk rumah sebut bismillah, cukup. Sama ada sebut bismillah atau dalam riwayat lain Nabi kata berikan ucapan salam. Kalau dah sebut bismillah tak bagi salam pun tak apa. Tapi kalau sebut salam tak baca bismillah pun memadai. Tapi yang lebih baik masa nak buka kunci tu sebut bismillah, kemudian beri salam. Ya, kerana jika tiada penghuni pun para malaikat akan menjawab salam kita, dan malaikat akan menumpang di rumah-rumah yang dimasukinya dengan bismillah dan ucapan salam. Sebab tu kadang-kadang orang nak main merompak semua gagal ni kerana Allah melindungi dengan para malaikat. Tapi kalau Allah Ta'ala nak izin juga benda tu berlaku, itu tidak mustahil lah. Itu sebagai satu ujian, ya, sebagai satu ujian. Baik, maka hendaklah dia menyebutkan bismillah ketika dia nak masuk rumah, dan ketika setelah dia masuk rumah dia nak menyentuh hidangan makanannya. Terutamanya siapa yang pulang ke rumahnya apabila menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Sebab masa maghrib ada hadis Muslim Nabi bagi tahu, dari Muslim Nabi kata wakufu sibyanakum, jangan benarkan anak-anak kecil kamu keluar dikala waktu menjelang maghrib. Sebab tu tok-tok mak-mak ayah kita dulu sebelum maghrib kena balik, kalau tidak kena sebat. Zaman sekarang mereka tak peduli dah balik time mana pun. Kan, anak moden sekarang. Kenapa tuan-tuan? Sebab kalau kita masuk rumah tidak menyebut bismillah pada saat ketika itu, maka syaitan akan masuk. Bukan syaitan yang duk tunggu, dia ada, syaitan ni ada yang duk tunggu dekat depan rumah kita, yang ekori kita nak masuk. Kalau kita baca bismillah bagi salam, dia tak boleh masuk. Tapi ada juga syaitan yang mengganggu kanak-kanak. Sebab tu Nabi larang bagi keluar kanak-kanak, yang dinamakan syaitan Ummus Sibyan, ibu kepada kanak-kanak. Sebab itu kadang-kadang kita tengok anak kita bila kita masuk tak baca bismillah, dia tidur malam tu dia ngigau lah, dia kerja khiau, menangis lah, dan yang seumpama dengannya. Jadi sebab tu baca bismillah pada 3 tempat: masa masuk rumah, yang kedua masa nak ambil makanan, yang ketiga membaca bismillah sebelum meletakkan anak di atas tempat pembaringan katil. 3 benda ni kena buat, ya, 3 benda ni kena buat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.